Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harapkan kamu semua terus bersemangat dan nak belajar lagi ya. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada hari Isnin lepas. Okey, dalam bidang fikah juga dan masih dalam tajuk yang sama, cuma kita akan berpindah kepada satu subtopik yang berkait dengan solat ni. Okey, jadi apa tajuk yang berkait dengan solat ni kan? Okey, jadi tajuknya adalah khusyuk dalam solat dan kepentingannya. Jadi kita akan belajar mengenai khusyuk pula. Apa pula kaitan dengan khusyuk pula ni? Okey. Kenapa penting khusyuk ni dalam solat ni kan? Kalau tak khusyuk tak boleh ke? Kalau kita solat je tak boleh ke? Tak payah khusyuk-khusyuk. Asalkan buat. Dah lah kan? Tapi kita akan belajar kenapa penting khusyuk dalam solat dan kenapa Islam sangat mengaitkanlah antara solat dengan khusyuk. Okey. Untuk pengertian khusyuk, okay, kita tengok dari segi bahasa. Bahasa adalah, okay, sekejap. Okay, untuk dari segi bahasa, okay, dia adalah senyap, tunduk dan merendah diri. Dia sama macam zuhud. Tapi kalau untuk solat, kita pakai khusyuk. Okay. Untuk istilah pula, istilahnya adalah menumpukan hati di hadapan Allah dengan meletakkan anggota memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dari awal hingga akhir solat. Okey, jadi kat sini Zaza nak highlightkan menumpukan hati di hadapan Allah SWT dengan menetapkan apa? Anggota apa? Anggotanya adalah kita memahami dan menghayati perkataan dan perbuatan yang mana kita lakukan dari awal sehinggalah ke akhir solat. Jadi khusyuk ni sangat berkaitan dengan solat. Jadi apa yang berkaitan dengan khusyuk ni adalah hati. Macam mana penumpuan hati kita kepada Allah untuk kita mengerjakan solat. Okey, seterusnya. Okey, ni yang kita tunggu ni. Apa pentingnya solat ni kan? Apa pentingnya solat ni? Okey, solat ni adalah, minta maaf Zaza typo sini. Okey, membentuk daya fokus ya, membentuk daya fokus. Okey, bila kita khusyuk dalam solat, kita akan fokus kepada solat kita. Kita akan faham apa yang kita baca, kan? Kedua, khusyuk ni dia dijadikan sebagai penghalang untuk kita melakukan kemungkaran. Bila kita dah khusyuk dalam solat, bila kita faham apa yang kita baca dalam solat, bila kita menumpukan sepenuh perhatian kita dalam solat, maka khusyuk ni akan jadi penghalang kita daripada melakukan kemungkaran, daripada kita melakukan dosa. Okey, yang ketiga, khusyuk ni juga adalah antara jalan untuk kita merasai nikmat solat. Kita akan dapat merasai nikmat solat yang sebenarnya, kan? Yang keempat, dapat merasai kemanisan iman. Yang kelima, khusyuk ni dikategorikan sebagai kekuatan rohani ataupun dia dapat menguatkan rohani kita. Dia dapat menguatkan kita punya dalaman, kan? Macam dia jadi sebagai makanan lah, makanan rohani kita, makanan dalaman kita. Macam kita lapar kan, jadi kita perlukan makanan untuk isi perut kita yang kenyang kan. Jadi dalam rohani, ilmu-ilmu agama ni lah yang menguatkan rohani kita. Okey, seterusnya, khusyuknya akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Yang seterusnya, khusyuk ni juga adalah jaminan supaya solat kita diterima oleh Allah SWT. Dan terakhir sekali, khusyuk adalah jalan untuk kita mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Okey, betapa penting khusyuk dalam solat. Dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi pentingkan 8.
Okey. Seterusnya kita sambung kepada penghalang khusyuk dalam solat. Inilah masalah utama kita. Macam mana kita nak mengelakkan daripada lari khusyuk kita kan dalam solat kan? Okay. Jadi, Okay. Jadi penghalang pertama kita adalah kita banyak melakukan dosa kan. Kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan maksiat. Jadi ini antara penghalang kita untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Kita nak aim ni khusyuk ni dalam solat ni kan. Okay, yang kedua, sumber pendapatan ialah dari sumber makanan yang haram. Saya tak sama kat sini. Ke sini yang haram. Okay, yang haram. Jadi sumber pendapatan ni apa? Sumber makanan kita, pakaian kita, minuman kita, pendapatan harian kita, semua daripada sumber yang haram. Jadi ia juga adalah penghalang untuk kita mendapatkan khusyuk. Seterusnya, kita kerap memikirkan keduniaan. Kita fikir pasal hal-hal dunia, even dalam solat pun kita fikir dalam dunia kan dalam solat kan. Itu pun penghalang. Seterusnya, solat secara tergesa-gesa. Dan seterusnya, kita tak faham. Kita tak faham bacaan solat. Kita baca je yang Arab tapi tak faham pun apa maksudnya. Itu pun menjadi penghalang khusyuk dalam solat. Seterusnya, kita tak menjaga adab ketika berwuduk. Dan terakhir sekali, solat ketika kita lapar, mengantuk ataupun makanan terhidang. Jadi bila kita nampak sesuatu yang kita dah rasa benda tu adalah utama, contoh macam kita lapar ataupun kita mengantuk kan, jadi kita akan fikir macam kita dah tak khusyuk dah, sebab kita fikir kita tengah lapar, kita tengah mengantuk ni kan. Itu adalah penghalang kepada kita mendapatkan khusyuk dalam solat. Okay, seterusnya, bila kita dah dapat tahu, bila kita dapat kenal pasti apakah perkara yang menghalang kita dapat solat tu, maka kita perlu cari solusi dia. Kita kena cari jalan penyelesaian dia untuk mendapatkan khusyuk balik dalam solat. Kan? Okay, dari pertama, kita tengok dari sudut yang pertama kan. Okay, sebelum solat, apa yang kita kena buat? Pertama, kita perlu solat awal waktu. Bila dengar azan, cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat solat. Kedua, kita sempurnakan wuduk kita. Ambil betul-betul niat dan sebagainya. Seterusnya, solat rawatib. Ini adalah perkara yang digalakkan lah. Solat yang digalakkan, solat 2 rakaat sebelum solat fardu, sebelum dan selepas solat kan. Tapi adalah macam subuh tak digalakkan untuk buat solat ba'diyah kan. Dan seterusnya. Okay, saya rasa kamu tahulah yang tu. Okay, yang terakhir sekali adalah solat dengan aman tanpa sebarang gangguan. Jadi kalau boleh senyap, suasana yang sepi kan, jadi kita dapat fokus. Okay, yang kedua pula, anggota pun mainkan peranan. Okay, apa peranan mereka? Pertama, mata kita perlu memandang tepat pada sujud. Tepat, salah typo lagi. Tepat pada sujud. Dan yang kedua adalah kita tak bergerak selain perbuatan solat. Kita tak menjeling, kita tak garu-garu kan. Jadi kalau boleh kita limitkan, kita hadkan pergerakan kita dalam solat. Baiklah, seterusnya, macam mana kita nak mendapatkan solat yang khusyuk dalam peranan fikiran. Apa peranan fikiran pula untuk kita dapatkan khusyuk? Okey, pertama, kita kena faham bacaan solat kita. Kita kena faham. Okey, setiap perkataan Arab yang kita baca, walaupun surah Al-Fatihah, kita kena faham apa maksudnya nak disampaikan dalam surah Al-Fatihah tu. Kita kena faham, kita mengagungkan Allah dahulu, lepas tu kita minta pertolongan Allah supaya pandu hati kita biasa dalam keadaan ni, dan mengelakkan kita daripada jalan yang sesat kan. Jadi kita kena faham betul-betul. Kalau kita baca bertunggang-langgang, tak hayati, maka susah untuk kita dapat khusyuk. Yang kedua, kita tak fikir mengenai dunia kan. Jadi macam tadi kan, kita dah nampak penghalang kita adalah
kerana kita memikirkan dunia. Walau kadang-kadang dalam solat kita lagi banyak fikir dunia daripada luar solat kan. Tiba-tiba dalam tengah solat tu dia fikir, tadi mak masak apa tadi tengah solat baru fikir, tadi aku letak ni dekat kunci ni dekat ni kat tempat sini. Sedangkan luar solat tu tak terfikir pun. Tiba-tiba dalam solat, tiba-tiba itulah teringat, inilah teringat kan. Itu adalah kemahiran syaitan. Jadi kita kena mantapkan hati dan iman kita. Kukuhkan kita punya fikiran, kita punya tumpuan tu. Seterusnya bagi peranan hati, kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin dengan kewujudan Allah. Yang kedua, kita kena merasakan bahawa Allah melihat kita dan sebaliknya. Jadi kita kena yakin bahawa Allah ni tengok apa yang kita buat dan kita sedang mempersembahkan amalan kita kepada Allah. Jadi kita kena yakin dan bila kita dah yakin Allah melihat kita, maka kita akan berikan yang bersungguh-sungguh, yang terbaik kepada Allah. Sebab Allah adalah kita punya pencipta. Yang ketiga adalah kita gerun dengan kehebatan Allah. Siapa yang boleh mengadakan keesaan selain daripada Allah? Siapa yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bila kita tahu Allah tu Maha Esa, Allah tu Maha Berkuasa, kita akan rasa gerun. Kita akan rasa gerun sebab hebatnya Allah SWT sampai tak tercapai di akal manusia. Memang tak akan tercapai lah. Sebab nak menunjukkan bahawa Allah tu hebat, Allah tu berkuasa kan. Dan yang terakhir sekali adalah kita belum menganggap itu adalah solat terakhir kita. Jadi bila kita melaksanakan solat, kita anggaplah itu adalah solat terakhir kita, yang solat kita akan persembahkan, yang kita akan bawa ke hari akhirat nanti. Jadi anggaplah apa solat yang kita buat sekarang ni adalah solat terakhir untuk kita kan. Sama-sama kita muhasabah diri balik kan. Seterusnya itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jadi Ustazah harapkan semua pelajar dapat menumpukan perhatian dan dapat memberikan kerjasama serta dapat meningkatkan lagi semangat, meneruskan lagi semangat untuk kita terus belajar walaupun kita dalam suasana PDPR, walaupun kita dalam suasana alam maya. Jadi ia bukanlah satu penghalang untuk kita meneruskan pembelajaran kita, untuk kita teruskan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan adalah satu jihad kan. Jadi siapa yang tak nak kerja jihad? Jadi Ustazah harapkan apa yang Ustazah ajar hari ini kamu akan dapat faham, dapat membantu kamu untuk melaksanakan solat, dapat membina kefahaman kepada kamu mengenai solat dan sebagainya. Jadi Ustazah sudahi Ustazah punya PDPR, Ustazah punya pembelajaran untuk hari ini dengan ucapan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.